Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada hari ini, tuition online Polis Mengaji. Salam sejahtera. Polis Mengaji hari ini telah yang dikuasakan oleh Majlis Agama Islam Perlis, Jabatan Agama Islam Perlis, Kerajaan Negeri Perlis serta Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Salam satu haluan sehaluan. Stay at home, study at home. Alhamdulillah, saya sekali lagi Cikgu Musra bin Mat Saman dari Sekolah Kebangsaan Santan Perlis akan sama-sama untuk kita pada pagi ini 21 April 2020 pukul 11 pagi ini untuk slot matematik sekolah rendah. InsyaAllah pada hari ini kita akan tengok dua lagi kemahiran dalam matematik sekolah rendah, iaitu kemahiran yang pertama menukarkan sistem jam, sistem 24 jam, dan yang kedua kita tengok pengurusan data. Dari terlebih dahulu, cikgu berharap anak-anak cikgu yang ada di depan sana, di luar sana, yang sama-sama menonton Polis Mengaji secara online hari ini, tuition online hari ini, cikgu berharap bersedialah dengan alat-alat tulis, buku catatan, dan alat-alat tulisan yang lain lah, buku teks matematik khasnya tahun 6, kerana apa yang kita akan sampai ni untuk kita sama-sama kita buat catatan, kita buat latihan sama-sama, dan cikgu berharap semua anak-anak murid cikgu lah dalam keadaan sihat sejahtera untuk kita menempuh hari-hari yang mendatang. Dan hari ini merupakan slot cikgu yang terakhir untuk pada minggu ini, dan cikgu ucapkan selamat berpuasa lah yang tak lama lagi, insyaAllah pada hari Jumaat nanti. Dan apa-apa pun kita sama-sama terus berusaha untuk ke arah kecemerlangan mata pelajaran dalam kehidupan kita seharian. Hari ini cikgu nak fokuskan kepada topik masa dan waktu, iaitu sistem 24 jam. Yang ini kita akan ambil dari sistem 24 jam, iaitu hubungan antara sistem 12 jam dengan sistem 24 jam. Apa maksud sistem 12 jam? Iaitu kita nak mengenali lagi sistem 24 jam dan sistem 12 jam lah, insyaAllah. Ini kalau kita tengok, semua orang biasa jumpa jam macam ni. Jam kita, jam locin ni, kalau kita tengok nombor, dia mula dengan nombor 12, lepas 1, terus sehingga dia satu pusingan sampai nombor 12. Ini jam ini, muka jam ini menunjukkan sistem 12 jam. Dia berulang dari nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ni. Dan ulang semula nombor 1. Ini ialah sistem 12 jam. Dan seperti mana yang kita ketahui, dalam satu hari ada 24 jam. Tapi kalau kita tengok di muka jam ada 12 sahaja. Okey, contohnya hari ini. Tarikh hari ini ialah 21 April tahun 2020. Pukul berapa dah sekarang? Okey. Sekarang lebih kurang pukul 11.05 pagi. Pukul 11.05 pagi itu bermaksud bahawa hari ini kita berada di hari Selasa 21 April 2020 dah 11 jam 5 minit. Hari ini, hari Selasa ni dah 11 jam 5 minit. Itu maksudnya sistem 12 jam. Dan selepas pukul 11, kita akan jumpa rancangan ini, insyaAllah akan tamat sekarang ni kurang pukul 12 tengah hari. Itu sampai pukul 12. Selepas pukul 12, kita akan jumpa waktu zuhur. Contoh waktu zuhur. Kita nak kata pukul berapa? Pukul 1.20 contoh. 1.20. Jadi itu kita ulang balik 1.20 petang. Pukul 1.20 petang. Itu sistem 12 jam. Itu maknanya sistem 12 jam. Dalam kehidupan harian kita menggunakan sistem 12 jam dalam kehidupan seharian kita. Jarang kita guna sistem 24 jam. Tapi ada tempat-tempat yang menggunakan sistem 24 jam. Di rumah kita pun ada sistem 24 jam. Baik. Kita nak tengok apa yang ada di rumah kita. Maaf ya. Ini sekarang. Waktu sekarang ialah pukul 11.04. Ini dalam sistem kita.
Baik. Okey, sekejap ya. Kita nak masuk balik apa yang kita ada belajar hari ini. Sekejap lah, cikgu ada gangguan sekejap lah. Di mana ya? Sekejap. Okey. Kita tengok semula. Dia lari sikit ya, sekejap lah. Okey, baik. Masuk semula. Sekejap ya, ada gangguan sekejap. Okey. Okey. Ini yang selalu kita jumpa. Kita sambung balik. Ini yang ada di rumah kita. Ini decoder ni. Decoder ni di rumah kita. Kita juga selalu jumpa jam tangan kita yang tulis macam ni. Okey. Ini selalu yang kita jumpa di rumah kita. Ini ialah sistem, dia masuk dalam sistem 24 jam yang dipamerkan di decoder rumah kita, di jam kita. Okey, sebelum tu cikgu nak beritahu 2 digit yang pertama ini, 2 digit nombor 2 digit 2 ini untuk apa? Ini ialah untuk jam. Dan 2 digit dia ada titik 2 untuk sempadan. 2 digit seterusnya ialah untuk minit. Ya, ini untuk jam dan untuk minit. Ini sistem 12 jam. Baik. Ini yang selalu kita jumpa di rumah kita ada. Kalau kita tengok sekarang pun di TV kita, di televisyen rumah kita semua menggunakan decoder seperti ini. Nah, dan ini yang kita nak masuk, kita nak belajar hari ini. Okey. Ini kalau siapa yang tahu ini di mana ni? Terminal International Airport. Ini Terminal International Departure. Ini ialah di mana? Ya, di lapangan terbang. Selalu kita akan jumpa macam ni dipamerkan. Jadi ini yang kita nak belajar hari ini. Kita nak tengok apa yang ada di maksudnya yang dia diberitahu. Ada 13.05, 13.50 apa semua ni. Apa maksudnya? Baik. Ini untuk kita nak belajar kita hari ini. Baik. Hari ini ialah kita nak tengok ialah hubungan sistem 24 jam dengan sistem 12 jam. Yang ini ialah gelum masa yang kita tengok. Baik. Masa bermulanya, contohnya hari ini, 24 April 2020, bermulanya di mana 24 April? Ya, di sini di 12 tengah malam. Selepas 12 tengah malam akan masuk 12.1 minit AM. Ada A titik, M titik. Ini bermulanya pagi. Maksudnya tarikh 24 bulannya. Inilah tarikh bermulanya di 12.01 minit pagi. Dan seterusnya bergerak pukul 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi, 6 pagi, 7 pagi, 8 pagi tadi. 9 pagi, 10 pagi dan sekarang 11 pagi. Nah, sekarang 11.10 pagi. Sehinggalah sampai pukul 12 tengah hari. Okey, ini 12 tengah hari. 12 tengah hari, jadi daripada 12.1 minit tengah malam tadi, kita tulis AM, sistem 12 jam, sehingga kepada 11.59 pagi tadi, pagi nanti, sebentar lagi, ini ialah kita tulis dalam AM. Apa itu AM?
Kita tengok. Selepas tu, seterusnya selepas 12 tengah hari, masuk 12 1 minit tengah hari, kita tulis PM. Apa maksud AM dan PM tersebut? Okey, contoh. Ini. 9:10 pagi. AM. Kita tulis M. Yang ni pula. Okey. Yang ni 9:10 PM. Sama. Yang berbeza AM dan PM. Okey. Jadi AM tu ialah anti-meridian. Anti-meridian yang merujuk kepada waktu selepas tengah malam. Waktu selepas tengah malam hingga sebelum tengah hari. Waktu selepas tengah malam tadi ni ialah pukul 12 1 minit tadi. 12 1 minit tadi sehingga sekarang 11:10 minit pagi sehingga 12 tengah hari sebentar lagi 12 tengah hari. Itu kita catat, kita tulis AM, anti-meridian, yang menunjukkan waktu selepas tengah malam ke waktu pagi dan waktu tengah hari. Itu kita tulis AM. Ini sistem 12 jam. Dan bila masuk pukul 12 1 minit tengah hari, kita tulis PM, post meridian, yang merujuk kepada waktu selepas tengah hari. Selepas tengah hari. Kalau ada kita nampak P titik M titik, itu ialah waktu selepas tengah hari. Hingga sebelum tengah malam. Hingga tengah malam tu bila? 11:59 tengah malam nanti. Dan akan jumpa balik semula 12 tengah malam. Dan hari ini, contohnya hari ini 24 April. Apabila masuk saja 11:59 tengah malam dan 12 tengah malam, maka berakhirlah 21 April. Dan 12 1 minit pagi esok akan jadi 22 April. Itu tarikhnya. Jadi lengkaplah satu hari 24 jam. Jadi sekarang ini kita nak tengok kaitan antara 9:10 pagi ataupun 9:10 malam PM. Kita sebut 9:10 pagi, 9:10 malam, pukul 9:10 minit malam, ya. Untuk kita nak membezakan. Okey, kita akan tengok sekarang perkaitan antara sistem 24 jam dengan sistem 12 jam. Okey, yang ni kena kita tengok betul, kita sama-sama belajar untuk kita nak mendalami ataupun mengetahui serba ringkas apa yang dimasukkan sistem 24 jam, bagaimana nak menulis, bagaimana nak menyebut sistem 24 jam daripada sistem 12 jam. Sistem 24 jam, ya. Contoh ini. Ini ialah kita nak sebut macam mana? Okey, cuba sebut sekejap semua. Yang ada yang sama-sama cikgu, cuba sebut. Okey. Dia ada perkataan jam, ada sifar, ada nombor 1, sifar. Ini menunjukkan pukul berapa? Ialah jam 1. Kita sebut dia jam 1. Dua digit pertama selepas perkataan jam, ini adalah untuk jam. Untuk jam. Dan dua digit yang kedua adalah untuk minit. Tapi minit sini tidak ada, jadi sebab itulah kita sebut jam 1. Jam 1. Dua digit yang pertama untuk jam, dua digit yang kedua untuk minit. Ini dalam sistem 24 jam. Cuba tulis, kalau dalam sistem 12 jam, macam mana nak tulis jam 1 ini? Dalam sistem 12 jam. Cuba tulis sekejap semua. Kita nak tengok, kita tulis itu betul ataupun tidak. Cuba tulis, anak-anak yang ada bersama cikgu hari ini. Cuba tulis, jam 1 ni, kita sebut dia jam 1 dalam sistem 12 jam. Ini pukulnya jam 1 dalam sistem 12 jam.
Jarum jam nombor 12, jarum minit nombor 1. Ada A titik M titik, ini menunjukkan untuk pagi lah. Jadi kita tulis ya. Kita sebut pukul 1 pagi. Pukul 1 pagi. Nah, ini sistem 24 jam. Kalau kita tengok, sistem 24 jam mesti dia mula dengan perkataan jam. J-A-M. Lepas tu 2 digit yang pertama untuk jam dan 2 digit untuk yang kedua untuk minit. Boleh tak? Untuk sistem 24 jam, yang perlu ditekankan mesti tulis perkataan jam ni. Mesti eja jam. J-A-M. Kita kena sebut jam. Ya, J-A-M. Lepas tu jam ada sifar 1. Lepas tu sifar-sifar. Ini kita tulis. Kita sebut jam 1. Dalam sistem 24 jam, sistem 12 jam, dia ada titik 2. Sebenarnya dalam matematik kita kena bubuh titik 2. Tapi kadang-kadang dalam kehidupan harian, kalau kita tengok dalam buku, dalam surat khabar, kita tulis titik 1 saja. Lepas tu A, titik M, titik. Jadi kita sebut dia pukul 1. Okay. Kita tengok contoh yang kedua. Semua anak-anak cikgu yang di depan, tulis ni. Tulis sama-sama. J-A-M, sifar 1 ni tulis di buku catatan. Ini sistem 24 jam. Dan cuba tulis kita nak sebut macam mana. Bagaimana kita nak sebut bila kita jumpa nombor macam ni. Kita jumpa di buku, dia ada J-A-M, sifar 1. Kita nak sebut macam mana? Sebut. Ada yang dah sebut? Okey. Kita sebut dia. Ini yang kita sebut dia. Jam, sifar 1. Itu sistem 24 jam. Kita sebut dia jam sifar 1. Jam sifar, maksud jam sifar tu dalam sistem 24 jam baru mula. Ini maksudnya apa ni? Maksudnya jam sifar 1 ni dalam kehidupan kita. Ini bermaksud hari ini, contohnya hari ini 21 April 2020 ni baru masuk 1 minit masa dia. Tak sampai 1 jam lagi. Hari kalau kita tengah malam tadi. Tapi sekarang 10 minit dah masa berlalu selama 11 jam 10 minit. Tapi kalau kita jumpa sifar 1 ini bermaksud baru 1 minit sahaja pergerakan hari tersebut. Ini sistem 24 jam. Jadi kita sebut dia jam sifar 1. Ini kalau di muka jam, kita letak lebih kurang jarum minit ni berada di sini, tak sampai lagi. Dia tak sampai 1 pusingan jam lagi, baru dia 1 jarum minit. Dia waktunya ialah waktu pagi, AM. Okey, dalam sistem 12 jam macam mana? Ya, dia ialah 12 1 minit. Ya, pukul 12 1 minit pagi. Pukul 12 1 minit pagi. Ni 1 minit. Ini jam sifar 1. Dalam sistem kita ialah pukul 1 minit pagi. Kita buat apa ni waktu ni? 12 1 minit ni. Kebanyakan anak-anak kita dah tidur dah ni waktu ni. 12 1 minit pagi kita dah tidur. Tengah malam tadi. Pukul 12 1 minit pagi. Baik. Dah catat? Jam sifar 1. Itu kita sebut dia jam sifar 1 untuk sistem 24 jam. Dan sistem 12 jamnya adalah 12 1 minit pagi. Ada A titik M titik. Itu untuk sistem 24 jam dan sistem 12 jam untuk pukul 12 1 minit pagi. Okey. Cuba tengok yang ni pula. Okey. Kalau kita tengok jam ni. Muka jam ni. Jarum panjang
jarum jam dan jarum minit berada di tempat yang sama. Okey, ini sistem 24 jam. Kita tulis jam, sifar, 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 sifar. Okey. Yang ni tengok betul-betul, faham betul-betul, ingat betul-betul. Waktu mana waktu ni? Kalau kita tengok dari kehidupan harian kita. Kalau sistem 24 jam, dia tulis jam, sifar, sifar, sifar. Dia tulis ni, ini tulisan. Tulisannya JAM, sifar, sifar, sifar 1. Okey. Dan muka jam, yomoh kita, dia tunjuk macam ni. Jarum jam dan jarum minit berada satu garisan yang pertama, tepat nombor 12. Okey, sekarang cuba tulis, cuba eja. Bagaimana kita nak sebut jam, sifar, sifar, sifar ni, macam ni. Okey. Ini dia special sikit, istimewa. Jadi kita sebut je ialah jam 24. Sebutannya ialah jam 24. Maksudnya 24 jam dah satu hari itu. Itu jam. Tapi kita tulis sifar, 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 sifar. Ha, ini. Jam, kita tak sebut jam sifar, 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 sifar. Kita sebut jam 24. Untuk sifar, 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 sifar ni. Untuk waktu sistem 24 jam. Apabila kita jumpa macam ni, eja JAM, sifar, 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 sifar ataupun 0000, kita sebutnya ialah jam 24. Itu sistem 24 jam. Kita kena pasti, kita tak sebut nah. Ini saja yang special. Kita tulis sebut je jam 24 untuk menunjukkan bahawa ini tepat-tepat 24 jam dah pada hari tersebut. Sekarang 11 jam 20 minit, 12 jam, 13 jam, 14 jam, 15 jam. Kalau pukul 8 malam, berapa jam? 8 malam. 20 jam. Lepas tu pukul 11. Jadi pukul apa? 23 jam. Sampai saja tengah malam nanti 11.59. Terus jadi pukul 12 macam jam ni akan jadi sifar, sifar, sifar. Tapi sebutannya ialah jam 24. Inilah sistem 24 jam. Okey. Kita tulis je 12 tengah malam. Ini kita tulis 12 tengah malam. Pukul 12 tengah malam. Kita tak sebut 12 pagi lagi. Kita sebut 12 tengah malam. Tetapi bila berubah kepada 12.1 minit, baru kita sebut 12.1 minit pagi. Kita tak sebut dah 12.1 minit tengah malam. Tapi boleh nak sebut 12.1 minit tengah malam. Tapi kita beritahu. Tapi itu menunjukkan dah bermulanya waktu pagi. Dan sistem 12 jam kita ada kena tulis. Macam tadi kita buat tadi. 12.01A.M. Jadi 12.1 minit pagi. Sekarang kalau tengah malam, terus sebut pukul 12 tengah malam. Sistem 24 jam, jam 24. Tulisan dia JAM, sifar, 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 sifar. Nah ini. Untuk pukul 12 tengah malam. Kalau 12 tengah hari, kalau 12 hari, macam mana nak tulis dia? Jam 12, sifar, sifar. Itu tulis dia. Sebut dia jam 12 saja. Okey. Yang ni tadi, cuba sebut semua. Sebutan, semua orang sebut. Macam mana nak sebut? Yang nombor 1, jam, sifar, sifar, sifar. Okey. Yang kedua, sebut. Okey, sebut dulu lah, sebut. Okey, yang ketiga, anak-anak di rumah sebutlah. Okey. Nombor 1 kita sebut dia macam mana? Ya, jam 24. Nombor 2, jam 1. Nombor 3, jam sifar, sifar,
sifar 1. Nombor 4, jam 7. Kita tak sebut jam sifar 7. Jam 7 sifar 5. Jam 7 sifar 5. Yang nombor 5 ni, jam 7.10. Okey. Nombor 6, jam 11.59. Okey. Yang ketujuh, jam 13. Ya, betul. Bagus. Okey. Sekali lagi sebut. Yang ni. Tuan-tuan sekali nombor 1 ni lah. Bila kita jumpa jam sifar, kita sebut. Ya. Jam 24. Jam sifar 1 sifar ni kita sebut jam 1. Yang ketiga tadi, ya, jam sifar 1. Yang keempat, jam 7 ni jam, maksudnya dah bergerak, hari tersebut bergerak 7 jam sifar 5. Jam 7 sifar 5. Yang ni jam 7.10. Jam 11.59. Jam 13. Okey. Baik, kita tengok sekejap muka jam tersebut. Nyatakan waktu di sinilah, di atas ni, dalam sistem 24 jam. Okey. Boleh tak kita sebut ni? Tak boleh kan? Sebab kita tak tahu jam ni pagi ke petang. Okey, sekarang cikgu bubuh. Kalau pagi, cikgu masukkan pagi. Jadi kita sebut apa? Okey, jam 4.35. Ya. Kalau waktu pagi ini ialah 4.35. Jam 4.35. Tulis sifar 4. 2 digit yang pertama untuk jam. Jam 4. Okey. Kalau petang pula, ya, 16.35. Kita sebut dia jam 16.35. Kita tulis jam 2 digit ni untuk 4, 16.35. Selepas pukul 12 tengah hari, nak semudah, jam tersebut kita tambah dengan nombor 12. Jadi 4 tambah 12 jadi 16. Jadi jam 16.35. Okey, ini selalu kita jumpa di decoder rumah kita. Kalau kita jumpa yang atas ni, pukul berapa ni dalam sistem 12 jam? Kalau sistem 24 jam, jam 23.25. Cuba tulis sekejap. Dalam sistem 12 jam. Berapa yang ni? Ya, 11.25 malam. P.M. Dia sebab selepas dah pukul 12. Post meridian. Yang ni, ya, 5.55 pagi. A.M. Ini untuk sistem penukaran kepada 12 jam. 24 jam. Okey. Okey. Pukul 11.55 pagi. Kita tulis 11.55. Okey, cuba tulis dalam sistem 24 jam. Semua tulis 11.55 pagi. Dalam sistem 24 jam, macam mana nak tulis? Ya, betul. Jam 11.55. Sebutan dia jam 11.55. Okey. Yang ni, cuba tulis. Ya, ini sistem 12 jam. 12 tengah hari. Kita tak tulis PM lah. Kalau tengah hari, tepat-tepat pukul 12, kita tulis tengah hari. Okey, dalam sistem 24 jam, ya, jam 12. Okey, yang ni,
Kalau pukul 12, okey. Tengah hari, PM. Dalam sistem 24 jam, cuba tulis semua dalam sistem 24 jam. Okey, siap? Ya. Tahniah pada yang betul. Okey, yang ni. Cepat. Okey. Ini untuk sistem 12 jam. Untuk sistem 24 jam. Ya. Apabila selepas pukul 12, 1 kita tambah dengan 12 tadi, jadi 13, jam 13.10. Jam 13.10. Ini bermaksud pada hari tersebut, kalau kita tengok di jam yang mukanya sistem 12 jam, nombor 1. Tetapi sebenarnya pada hari tersebut, dah bergerak selama 13 jam. Itu ya jam 13 tu. 13 jam. Dan 10 minit. Maksudnya hari, contohnya kalau hari ini 21 hari bulan, apabila jam kita 1.10 tengah hari, bahawa 21 hari bulan itu telah bergerak selama hari tersebut ialah 13 jam 10 minit. Itu maksudnya. Okey. Kita bergerak lagi sampai pukul 6.10 petang. Pukul 6.10 petang kita nak tulis macam mana dalam sistem 12 jam? Ya. Okey, dalam sistem 24 jam, pukul 6 petang ni akan jadi nombor 18. Ya. 18.10. Jadi jam 18.10. Okey, boleh faham semua tak? Okey, kita tengok latihan sikit. Okey, cuba sebut waktu ini. Semua sebut. So, kita ada sikit lagi. Okey, jam 00:09. Yang nombor 2, cuba tulis sebutan dia macam mana? Ya, jam 2. Jam 2:06. Yang ni, yang nombor 3, sebut. Ya, jam 15. Nombor 4, jam 23, jam 23.55. Okey. Jam 00:10. Macam mana kita nak tulis jam 00:10? Ya, jam 00:10. B. Jam 50, jam 5.45. Jam 5.45. Ada jam 5. Jam 5, jadi kita tulis JM. Macam mana ni? Oh, bukan 15 lah, jam 5 lah ni. 05. Maaf cikgu silap ni. 05.45. 5 lah. Okey, yang ni 13:02. Ya, yang ni 13:02. Jadi 13:02. Ini jam 11. Okey, minit tidak ada. Jam 4.20. Ya, jam 04.20. Jam 04.20. Jadi jam 4.20. Jam 6.03. Ya. Jam kena bubuh 06, lepas tu 03. Walaupun jangan tulis jam 6 saja. Mesti 2 digit untuk jam. Nah. Ya. Itu untuk sistem 24 jam. Boleh faham tak? Kita ulang kaji tentang penulisan sistem 24 jam. Cuma yang ini ialah jam 05.45 nah. Jam 05.45. Dan Cikgu Wahab apa yang telah Cikgu sampaikan untuk sistem 24 jam ni dapat dikuasai lah untuk oleh anak-anak kita ya, di rumah sana. Cuma yang pentingnya ialah bila jam sifar kita sebut. Kalau jam sifar kita sebut ialah jam 24. Okey. Kita nak masuk kepada topik yang kedua. Hari ini ialah pengurusan data. Pengurusan data ini kita nak ulang kaji sikitlah pengurusan data. Baik. Boleh
Kita masuk terus. Masa ada lagi sikit lagi kita akan tengok. Okey, untuk perusahaan data ini, topik ni adalah topik di hujung. Cikgu rasa kalau tahun 6 ada yang tak belajar lagi, ataupun tahun 5 dan tahun lepas kita dah ada belajar di perusahaan data ni. Kita nak mentafsir data daripada carta, daripada graf, atau carta pie, vektor semualah. Dan kita nak mengenal mood, median, mean dan julat ni. Kita nak tengok sekejap nah. Itu pengurusan data. Apa jenis-jenis data yang kita duk belajar, yang kita akan belajar nanti? Ya, jenis data dari wang, simpanan wang, jisim iaitu berat, kilogram, itu hasil jualan, saiz kasut, saiz baju, contoh markah peperiksaan, mata ataupun point dan seterusnya. Okey, kita tengok. Okey, ini. Untuk nak belajar pengurusan data kita ada data nilai maksimum, iaitu data nilai tertinggi, dan data nilai terendah, iaitu data minimum. Ada data nilai tertinggi atau data nilai terendah. Maksimum untuk tinggi, minimum untuk rendah. Lagi kita tengok ini, kita fahamkan dulu apa itu nilai maksimum, nilai tertinggi, nilai minimum, data nilai terendah. Ada julat. Julat pula adalah beza antara data yang tertinggi atau maksimum tadi dengan data nilai minimum. Sekejap kita tengok contoh. Lepas tu ada mood. Mood ialah, apa kita tengok mood? Mood ialah data yang mempunyai kekerapan tertinggi ataupun berulang. Nombor ataupun nilai itu ialah dia berulang-berulang. Itu mood. Median pula. Median ialah data yang berada di tengah-tengah. Data yang berada di tengah-tengah setelah kita kena susun secara menaik atau menurun. Okey, kita susun data tersebut, boleh naik, boleh secara menurun pun boleh. Itu untuk cari median. Dan yang ketiga ataupun yang kelima dalam pengurusan data ialah mean. Mean tu apa mean? Mean juga kita kenali sebagai purata. Mean ialah data yang telah dikumpul, telah disusun, kita cari mean. Tapi data yang belum disusun, kita tak kata cari mean, kita kata cari purata. Tapi mean dengan purata tu sama saja. Iaitu data yang nilai tertinggi, nilai terendah, julat, mood, median dan mean. Okey. Ini. Baik, seterusnya kita tengok. Ini data. Ini contoh data yang cikgu bagi. Yang mana data? Markah atau bilangan murid? Ya. Markah itu ialah data. Murid itu ialah yang kita buat kajian. Yang kita nak uruskan data tadi. Urus data apa? Data murid. Okey, kita tengok di sini. Markah dia 61 sampai 85. 61, 65, 70, 74, 81 dan 85. Sini bilangan murid. Apa maksud? Apa maksud 61, 1, 65, 3, 71, 74, 1? Ini bermaksud murid yang mendapat markah 61 ada seorang. Murid mendapat markah 65 ada berapa orang? Ya, 3 orang. Dan seterusnya, murid mendapat markah 85? Ya, 2 orang. Daripada markah-markah sini, kita boleh cari apa? Nilai maksimum. Mana nilai maksimum? Nilai tertinggi. Mana markah nilai tertinggi? Ya, betul. 85 markah. Nilai markah minimum? Ya, senang je, 61. Jadi yang tertinggi 85, yang terendah 61. Data ini telah pun disusun. Ini. Okey. Julat pula. Julatnya ialah apa tadi? Beza nilai maksimum dengan nilai minimum. Jadi, kita ambil markah tertinggi dengan markah terendah, kita buat apa? Ya, kita tolak. Jadi, 85 tolak 61, kita dapat betul ke 34? 24 ni. 5 tolak 1, 4. 8 tolak 6, 2.
Jadi 24 ni bukan 34. 24. Sini. Bukan 8 tolak 6, 3 ni. 8 tolak 6, 5. Itu julat dia. Okey. Okey. Yang keempat, kita boleh cari apa? Kita boleh cari mood. Okey, kita nak cepat sikit. Okey, cari mood. Okey. Mood tu apa tadi mood? Data yang di tengah-tengah. Tapi dengan syarat, kita kena buat apa? Mana data di sini? Bilangan murid atau markah? Ya, markah tu ialah data. Datanya ialah markah. Jadi markah ni lah kita kena buat apa dulu untuk cari mood. Kalau kita tengok sini pun kita tahu. Tapi untuk nak memudahkan, ada banyak cara. Kalau kita tengok dari sini, mood tadi ialah markah yang paling banyak berulang. Kalau kita tengok jadual ni, mana markah yang paling banyak berulang? Ya, 65. Sebab apa? Dia 3 orang murid. Maksudnya 65 berulang 3 kali. Itu mood. Jadi kalau kita tengok, okey, 61, 1. 65 ada 1, 2, 3. 3 orang murid. 70 ada 1, 74 pun ada 1, 81 pun ada 1, 85 pun ada 2. Jadi yang banyak-banyak berulang ialah, ya, 65. Jadi data yang banyak ulang ialah 65. Okey. Okey, yang ni tak apa, yang ni yang tadi. Jadi julat tadi ialah nilai maksimum tolak nilai minimum ialah 24. Markah tertinggi tolak markah terendah, dapat julatnya ialah 24. Okey. Itu julat dia. Okey, sekarang kita tengok yang seterusnya. Ya. Median. Yang ni yang penting. Median. Median ni apa itu median? Untuk pengurusan data, median ialah data yang berada apa median? Di tengah-tengah. Dengan syaratnya apa tadi? Kena susun data tersebut. Okay, baik, kita susun. 61. 65 ada 3. 1, 2, 3. Nak 70 ada 1. 74 ada 1. 81 ada seorang. 85 ada 2 orang. Okey, kita susun. Ini kita susun dari kecil ke besar. Boleh tak kalau kita nak susun dari besar ke kecil? Kita nak mula sini 85, 81, 74, 70, 65, 65, 65, 61. Ya, boleh. Susunan data dari kecil ke besar boleh, dari besar ke kecil pun boleh. Turutan naik menaik pun boleh, menurun pun boleh. Tapi selalunya kita susun dari kecil ke besar. Nak mudahkan kita lah sebab kita selalu mengira dari kecil ke besar. Okey, baik. Apa itu median? Data di tengah-tengah. Okey, nak cari macam mana data di tengah-tengah? Okey, kita potong. Kita buang di hujung sini permulaannya 3. Cikgu ambil 3 dulu, senang. Betul, di hujung sini pun 1, 2, 3. Ada lagi 3 data. Boleh tak kita potong 3 terus? Tak boleh. Kalau potong 3 terus habislah. Okey, kita ambil buang sini 1, buang sini 1. Jadi yang berada di tengah-tengahnya apa? Nombor 70 markah. Jadi inilah median. Data di tengah-tengah. Jadi mediannya ialah 70. Baik. Ini data bagi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Data yang ganjil. Yang ganjil ni maksudnya 1, 3, 5, 7. Ada bilangan data tersebut ganjil. Senang kita dapat di tengah. Bagaimana pula kalau datanya bilangan dia genap? Contoh cikgu bagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia ada 8 data. Jadi kita nak cari median. Ini data tadilah. Okey, macam mana kita nak cari? Sama juga, kita potong tengah, kita potong sana 2, sana 2. Okey, boleh kita nak potong 65 dengan 70? Tak boleh. Kalau itu habislah. Jadi nak buat macam mana? Kita nak cari yang ada di tengah-tengah. Ada 65 dengan 70. Jadi 65 dengan 70 ni kita nak buat macam mana? Ya, 65 dengan 70 kita tambah. Lepas tambah, kita buat apa? Kita bahagi 2. Jadi 65 tambah 70 dapat 135. 135 kita bahagi dengan 2 dapat
67.5. Jadi mediannya, data di tengah-tengah ialah nilai dia ialah 67.5. Di mana berada 67.5? Dia berada di antara nombor 65 sehingga 70, yang di tengah-tengahnya ialah 67.5. Itu maksud median. Dan last sekali kita cari mean. Okey. Mean cikgu bagi yang inilah. Okey, bagaimana mean? Mean ada dua cara. Di sini kita tengok cara yang pertama. Okey, sebelum tu kita tengok dulu. Yang mana yang data? Skor ataupun bilangan murid? Skor yang diperoleh 10 orang murid dalam satu kuis. Yang mana skornya? Dan mana mata ataupun datanya? Ya, datanya ialah mata ataupun skor. Murid ni ialah yang kita buat kajian, yang kita nak urus markah mereka. Okey, jadi macam mana nak buat? Kalau ini nak cari mean. Kalau ada macam ni. Ini yang telah data yang telah dikumpulkan. 2 mata. Okey, ini bermaksud apa? Seorang murid dapat 2 mata. 3 orang murid dalam kuis tersebut dapat 4 mata. 4 orang murid, tiap-tiap seorang dapat 6 mata. 2 orang murid, tiap-tiap seorang dapat 8 mata. Jadi kita nak buat macam mana? Cara yang pertama, kita susun terus. 2 ada 1, 4 ada 1, 2, 3, 6 ada 4 orang. 1, 2, 3, 4. Dan 8 ada 2 orang. Okey. Seterusnya, kita buat apa? Kita bahagi dengan jumlah murid. Jumlah murid 1 tambah 3, 4. 4 tambah 4, 8. 8 tambah 2, 10. Seterusnya kita 2, 1, 4, 1, 2, 3, 3 orang. 6 ada 4 orang murid. 1, 2, 3, 4. 8 ada 2 orang murid. 2. Jadi, 54. Kita tambah semua jumlah matanya. Jangan 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8. Banyak kita buat 2 tambah 4 tambah 6 tak boleh. Sebab 2 ni ada 1. 4 ni ada 3 orang. Sebab tu kita tulis 3. 6 ada 4 orang. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Dan 8 ada 2 orang. 1, 2. Jadi jumlah mata mereka semua, kita tambah dapat 54. Seterusnya, kita bahagi dengan 10 orang murid. Jadi 54 bagi 10 orang murid, dapat 5.4. Ini maksud mean ataupun purata. Maksudnya apa? Seorang murid mendapat 5.4 mata. Murid yang kedua pun dapat 5.4 mata. Murid ketiga pun macam tu. Jadi ini purata. Itu maksud mean. Purata markah keseluruhan ialah seorang dapat 5.4. Itu cara yang pertama kita boleh buat untuk mencari mean untuk data terkumpul macam ni. Cara yang kedua, kita buat macam mana cari mean? Ya, kita buat cara darab. 2 kita darab dengan 1, kita tambah 4 darab 3, 6 kita darab 4, 8 darab 2. Pun boleh, cara ringkas, cara cepat. Lepas tu bahagi dengan, yang inilah kita tambah tadi ni. 1 tambah 3 tambah 4 tambah 2. Jadi, 2 tambah 4, 4 kali 3, 12, 6 kali 4, 24, 8 kali 2, jadi berapa? Jadi 10. Jadi, kesemua, 1 tambah 3 tambah 4 jadi 10. Jadi, hasil di atas tadi akan jadi berapa jawapannya? Juga 54. Ini cara yang kedua. Kita darab. Jadi, bahagi dengan 10, dapat jawapannya, ya 5.4. Itu untuk mean, cara yang kedua. Cara pertama tadi, kita susun data macam tu. Cara kedua, kita darab. Dua cara cari mean. Kita dah belajar nilai maksimum, nilai minimum, mode, median, mean. Ataupun mean tu ialah purata. Okey. Kita tengok satu contoh yang terakhir. Okey. Yang inilah. Ini kita data yang tak terkumpul. 25 ada berapa? Ini bilangan murid. Ini GC-nya berat dalam kilogram. Okey.
Bilangan murid yang dapat 25 berapa orang? Ya, seorang. Yang 30 kilogram juga seorang. 35 kilogram berapa orang berat dia? 2 orang. 40 kilogram, ya 4 orang. 45 kilogram, 2 orang. Yang mana yang moodnya? Mood. Apa itu mood? Mood ialah kekerapan. Okey, yang mana yang kerap? Yang kita tengok sini. Okey, ya 40 kilogram. Sebab 40 gram tu 4 orang. 4 orang. Okey, dan okey, kalau median cikgu susun teruslah. 1 30 ada 1, 35 ada 2, 40 ada 4, 45 ada 2. Jadi median apa itu median tadi? Nilai di tengah ataupun data di tengah-tengah. Jadi kita cari data di tengah-tengah. Okey. Ada tinggal berapa situ? Nombor yang sama dua-dua. Bila nombor yang sama dua-dua, apa di tengah-tengahnya? Mudah. Kalau kita nak kira pun boleh. 40 tambah 40, 80. 80 bahagi 2 pun 40. Jadi nombor yang sama, kalau di tengah-tengahnya 40, ya. Mediannya ialah 40 kilogram. No? Dan akhir sekali, okey, ini lah satu lagi. Ini cepat sikit lah. 120 biji. Hari Selasa ada berapa biji ni? Kalau di tengah-tengah. Jumlah jualan karipap oleh Makcik Kiah. Hari Senin dan Makcik Kiah jual karipap dia sebanyak 120 biji. Hari Selasa berapa? Ya, 90 biji. Hari Rabu? Hari Rabu ni sampai tak ni? Kalau ni sini 100, sini 120. Sini 110. Dia tak sampai 110. Jadi berapa? Hari Rabu. Ya, 105. Hari Khamis pun sama. Jadi 105. Ini jumlah jualan karipap oleh Makcik Kiah lah. Hari Senin dia jual 120 biji. Hari Selasa 90 biji karipap. Hari Rabu 105. Dan hari Khamis pun 105. Jual bilangan karipap yang dijual oleh Makcik Kiah. Kita ambil satu aja. Kita cari purata. Purata di sini nah. Okey, purata untuk jualan karipap yang dijual oleh Makcik Kiah selama 4 hari. Macam mana nak buat sini? Ya. Purata itu ialah min lah maksudnya. Jadi jumlah jualan kita bagi dengan bilangan hari. Mana bilangan harinya? 4 hari. Jadi jumlah bilangan 120, jualan dia tambah 90, tambah 105, 105 dia jadi. Lepas tu kita bahagi dengan bilangan 4 hari. Jadi 420 biji bahagi dengan 4 hari. Berapa jawapannya? 105. Itu untuk bagi purata ataupun min untuk jualan kita hari ini. Jadi apa yang telah kita belajar hari ini? Hari ini kita belajar untuk pengurusan data ialah nilai maksimum, data yang tertinggi, nilai minimum, data yang terendah, mood, data yang banyak berulang, median, data yang berada di tengah-tengah setelah kita susun data tersebut dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil, dan seterusnya ialah min. Min juga sama dengan purata. Ya. Jadi cikgu berharap apa yang telah cikgu sampaikan hari ini murid-murid dapat kuasai lah untuk sama-sama kita mengisi masa lapang kita di rumah untuk kita slot tuition kita pada hari ini, iaitu tuition online Please Mengaji. Cikgu bagi dua tajuk. Tajuk yang pertama, masa dan waktu mengenal sistem 24 jam, dan tajuk yang kedua ialah pengurusan data, iaitu apa yang telah kita sampaikan sebentar tadi.
Dan cikgu berharap apa yang telah kita sampaikan hari ini dapat membantu anak-anak semua mengulang kaji pelajaran dan seterusnya membuat latihan-latihan yang berkaitan. Cikgu berharap carilah soalan-soalan yang berkaitan untuk kita nak memahirkan lagi apa yang telah kita belajar pada tengah hari ini, pada pagi ini daripada pukul 11 tadi, insya-Allah. Dan cikgu berharap apa yang telah sampaikan hari ini dapat membantu anak-anak semualah. Dan akhir sekali cikgu berharap semua murid yang berada, anak-anak cikgu yang berada di sana, di luar sana dapat berusaha untuk mengisi masa-masa lapang ni dengan perkara-perkara yang faedah, dengan membaca, dengan mengulang kaji, membaca Al-Quran dan seterusnya, membuat perkara-perkara yang berfaedah lah di semasa PKP fasa 3. Dan insya-Allah pada minggu ini kita akan berjumpa pula dengan Ramadan Al-Mubarak. Jadi di kesempatan ini cikgu nak ucapkan sama-samalah kita menyambut ketibaan Ramadan Al-Mubarak ini dengan melaksanakan ibadah dengan penuh keimanan, insya-Allah. Dan dengan itu kita sudahi perjumpaan kita online ini dengan baca tabligh kafarah, surah tabligh kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih.